Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Urwah bin Amir radhiyallahu anhu, kata dia, zukiratit tiyarah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala ahsanuha al-fa'lu ولا تردوا مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. Atau kama qal, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Maksudnya seorang sahabat yang bernama Urwah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, kata dia telah disebutkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang at-tiyarah. At-tiyarah maksudnya kepercayaan karun. Dia ambil daripada perkataan at-tayru. At-tayr makna dia burung. Bila dengar bunyi burung hantu, dia kata ada orang nak mati ni malam ni. Itu kepercayaan karun. Jadi disebut di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang persoalan at-tiyarah ini. Orang disebut depan Nabi tentang kepercayaan kepada benda-benda macam ni. Bila bunyi ni ada sempena tak baik yang ni, bila jadi macam ni ada sempena tak baik macam ni. Disebut benda ni di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ahsanuha al-fa'lu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik sekali ialah kamu kata kata-kata yang baik-baik. Susah kata tak baik. Nabi kata yang paling baik bagi kamu ialah al-fa'lu. Al-fa'lu ni bahasa Arab daripada perkataan tafa'ul. Tafa'ul maksudnya kita bercakap satu benda yang dia membawa sempena baik. Contoh, kita buka kedai meniaga, pagi-pagi lagi ada orang mai dah. Kita kata awal-awal pagi lagi ada orang mai dah, berasa hari ni nak boleh rezeki bagus ni. Itu dia panggil tafa'ul. Dia panggil al-fa'lu. Macam tu tak apa, dia kata. Bukan kita percaya. Bukan kita percaya kata orang mai awal tu menunjukkan hari ni rezeki baik dah. Tapi bila jadi macam tu, kita doakan sesuatu yang baik. Pukul 7 buka kedai, baru duk tolak daun pintu tu ada dah kawan mai nak beli barang. Kalau kita ada di depan kedai kawan ni, kita kata kat dia, awal-awal lagi ada orang main nak beli dah. Ini petanda rezeki baik ni hari ni. Kita kata tu macam kita doa kebaikan untuk dia. Macam tu dia panggil tafa'ul ataupun al-fa'lu. Jadi Nabi SAW kata ahsanuha al-fa'lu. Nabi kata hak paling cantik kalau kita boleh buat macam ni, tafa'ul ni. Begitu. Wala taruddu musliman.
Kata Nabi SAW, dan janganlah kamu menyebabkan seseorang itu tak jadi buat baik kerana percaya kepada at-tiarah tadi. Kawan tu nak keluar main masjid, dia nak start motor, start terlucut ada start. Apa dia panggil tu? Starter, engkau tu terlucut. Dia terajang terlucut. Kita kata dia, ni nampak alamat tak baik ni, kalau hampir juga tak akan aksiden lepas lagi. Kita pergi kata lagu tu kat dia. Dengan kerana kita kata tu, dia kata kalau tu tak ada api ya malah. Maka Nabi SAW kata, wala taruddu musliman, jangan kamu dengan kerana percaya kepada at-tiarah tadi, kamu menyebabkan satu orang yang nak buat baik tak jadi buat baik. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ, Nabi kata apabila seseorang daripada kamu tengok satu benda yang dia tak suka, kita tengok berlaku depan mata kita benda yang tak elok, yang kita tak suka, فَلْيَقُلْ, maka hendaklah kata, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tak ada satu kuasa yang boleh bawa mai benda baik melainkan engkau. Kalau nak jadi baik pun Tuhan punya kehendak, siapa pun tak boleh masuk campur. Kalau nak jadi baik, Allah punya kehendak. Wala yadfa'us sayyi'at illa anta, dan tak boleh menolak benda-benda tak elok melainkan engkau. Benda tak elok pun tak ada siapa boleh tolak melainkan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tak mau benda tak elok kena kita, maka kita tak kena. Pokok pangkalnya ialah nak jadi apa pun dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain pada Tuhan tak ada satu kuasa boleh buat apa-apa. Wala haula wala quwwata illa bik. Nabi kata, katakanlah tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan engkau ya Allah. Kita tuan-tuan tak ada daya apa. Kalau Tuhan nak bagi kita sakit, sakit lah. Tak usah duduk kerja di hospital, tak usah. Kalau Tuhan nak bagi sakit, sakit. Duduk di hospital hari-hari, bau ubat, duduk kerja bagi ubat ke orang dan sebagainya, hari-hari duduk dalam ubat. Tuhan nak bagi sakit, sakit. Kalau Tuhan tak mau bagi sakit, tengok ada setengah budak-budak mak pak bukan jaga pun. Hujan panas dia macam kereta kebal lari ke atas jalan. Ya anak kita ni punyalah jaga hujan ni. Pokok hujan aja panggil masuk lah. Tak pergi hujan, tak ni demam, tak pergi apa. Punya duk jaga anak kita ni. Kena hujan 2-3 titik, demam terus. Yang anak dia ni pula tak jaga. Hujan, ribut, topan, panas, terik apa, dia duk lari. Ya, macam kereta kebal. Tak jadi apa. Tuhan tak bagi dia sakit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah, dia kata macam tu. Apa pun nak jadi apa pun dengan kehendak dan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyara wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu ya Rasulullah? Qal kalimatun tayyibah, atau kama qal, muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarah. Nabi kata tiada ada jangkitan pada penyakit dan tidak ada sial pada binatang. Tidak ada jangkitan pada penyakit. Bukanlah maksudnya Nabi menafikan penyakit itu boleh berjangkit. Bukan maksud macam tu. Maksud bila Nabi kata la adwa, tidak ada jangkitan pada penyakit, maksudnya ialah penyakit tu nak berjangkit ataupun tidak dengan izin Allah. Kita kata ada penyakit berjangkit, kita kata demam campak mudah berjangkit, kita kata. Doktor duk bagi ubat dekat orang demam campak, duk pegang ubat, tak berjangkit ke dia? Tidak diizinkan Allah.
Kita kata anak jiran sebelah rumah kita kena demam campak, ni boleh kena kat kita. Ada orang yang jiran satu rumah kena demam campak, sebelah belah ni tak kena. Bahkan dalam rumah yang kena demam campak tu, anak ada 5 orang, 3 kena punya teruk, 2 lagi tak kena. Walaupun orang kata penyakit demam campak ni berjangkit, tetapi Islam kata la adwa, tidak ada jangkitan pada penyakit, melainkan kalau Allah izin maka berlaku jangkitan. Wala tiyarah, dan tidak ada sial pada apa-apa binatang. Bunyi apa-apa semua tak ada kena mengena dengan sebarang malapetaka yang nak menimpa. Tapi Nabi kata wa yu'jibuni al-fa'lu. Nabi kata yang mengherankan aku, yang menimbulkan rasa takjub kepada aku ialah al-fa'lu. Dan Nabi kata macam tu, sahabat kata dekat Nabi, wa mal fa'lu ya Rasulullah. Al-fa'lu itu apa ya Rasulullah? Nabi kata kalimatun tayyibah. Al-fa'lu itu ialah kamu bercakap benda yang baik-baik. Yang ni bagus, Nabi kata. Bila apa-apa benda jadi depan mata kita, kita andaikan kebaikan nak jadi. Jangan andaikan sial nak jadi. Nabi kata, jadi apa pun depan kita, kita andaikan kebaikan nak jadi. Kerana mengandaikan benda baik nak jadi, itu adalah doa supaya berlaku kebaikan. Dia start mutu patah engkau tu. Kita kata dia, tengok tu, kita nak pergi buat benda baik, halangan banyak. Kita kata, hang jangan tak pergi, hang pergi. Kita tak pergi juga. Kita bagi semangat kepada teropi. Dia tenang-tenang motor dia, engkau tu padah. Kita kata, tengok, hang nak pergi masjid, hang nak buat benda baik, halangan banyak. Jangan tak pergi, hang pergi lah ni juga. Al-fa'lu. Kita kata ni, makna kata yang nak pergi buat ni benda baik, pahala besar. Itu sebab dia main halangan demi halangan. Kata-kata yang macam tu memberi perangsang kepada dia untuk buat baik, dipanggil al-fa'lu. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyarah, wa in kana syu'mu fi syai'in fa fid dar wal mar'ah wal faras, atau kama qala, muttafaqun alaih. Ibnu Umar, anak Sidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, kata dia, Nabi SAW bersabda, sabda Nabi, la adwa wa la tiyarah, tidak ada jangkitan pada penyakit, melainkan jika dikehendaki Allah, maka baru berlaku jangkitan. Wa la tiyarah, dan tidak ada sial, tidak ada malapetaka pada mana-mana binatang. Wa in kana syu'mu fi syai', Nabi kata, kalaulah sekiranya nak berlaku juga sempena yang tak baik pada sesuatu. Asyu'mu makna dia tasya'um, lawan kepada tafa'ul tadi. Kalau nak berlaku juga tasya'um ni, kalau nak berlaku juga sempena yang tak baik ni, Nabi kata fafidar, kalau nak jadi pun pada rumah, Nabi kata. Wal mar'ah, ataupun pada wanita. Wal faras, ataupun pada kuda, yang ni kenderaan. 3 ni boleh jadi tak baik, Nabi kata. Imam An-Nawawi menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kalau nak jadi juga tak baik ni boleh jadi pada rumah. Maksud dia apa? Kata dia, rumah kita duduk tu, Allah, tiap-tiap bulan pencuri masuk. Ada tak elok lah pada rumah tu, kalau nak jual ke, kalau nak pindah ke, elok sangat. Kita beli satu rumah, rumah kita tu jadi istana, sampai adik-beradik pun tak ramai, kawan langsung tak rapi. Tak cantik dah. Dulu kita duduk rumah dulu, okey, Allah dengar rumah, sonok orang main rumah kita tu nampak imarah. Tapi pindah pergi rumah baru lah ni sampai siapa pun tak pergi, adik-beradik pun tak rapi, kawan pun tak berasa nak pergi. Tak cantik. Rumah yang didatangi oleh baik, oleh tetamu, itu ada keberkatan pada dia. Tapi sampai siapa pun tak rapi, tak boleh. Kita heran, kita jumpa kawan kita, mai lah berjalan di rumah, tak pernah mai lah. Tak mai.
Ada tak cantik? Dia kata. Kalau nak jual ke, kalau nak pindah ke, kalau nak apa ke, boleh lah. Ataupun dia kata wal mar'ah, pada wanita dia dapat isteri jahat. Na'udzubillah min zalik. Dia dapat isteri jahat. Satu sahabat jumpa baru ni, ya Allah, dia duk nak cakap banyak kali dah, nak cakap tak jadi, nak cakap tak jadi, nak cakap tak jadi, sampai sekali itu boleh cakap. Nak cerita, kata ni, nikah lama dah berbelas tahun dah menikah. Dia kata kalau saya cerita ke ustaz-ustaz tak percaya. Dia kata saya elok baju tunjuk belakang ni, berbalok, isteri pukul. Ya Allah, saya kata karus betul. Ni angkat baju ni, tunjuk belakang, berbalok, isteri pukul. Dia kata ustaz, dia biasa jawab saya dengan wayar telefon. Dia kata ya Allah, lembek boleh jadi macam tu. Yang duk dengar ni laki jawab bini, yang tu dia biasa dengar dia bini dia jawab dia. Dia kata awak sampai jadi macam tu. Kata tahu lah, saya sabar lah. Dia kata kita tak maulah kata kat dia hang tak boleh biar hang balik jerat dia boleh. Kita tak maulah kata lagu tu, Islam pun tak suruh lagu tu. Tapi jangan duk biar dia jerat hang tu pasal apa. Dia pergi kata kat saya, kebetulan ada satu kawan belah sebelah. Kawan ni dengar kita tak jawab apa lagi, kawan ni sudah tolong jawab. Dia kata hang biar dia buat kat hang lagu tu. Kalau bini aku buat kat aku terajang dia daripada pintu rumah. Dia pergi tinok tepi tonggas. Dia kata, kawan sebelah kita ni. Kita kata kat dia lagu tu pun tak boleh. Kita kata kat dia lagu tu, dia ni dia lebih sangat pula lah. Hang biar dia buat lagu tu kat hang. Dia kata tu dia terajang tu kita dengar takut. Dia habang pula daripada pintu rumah sampai tongkas dia pilih. Saya kata dua-dua pun tak boleh. Saya kata lagu hang pun tak boleh, kasang tangan. Lagu hang pun tak boleh sampai hidup jadi yang betara tu tak boleh. Kata suami dalam rumah ni dia kena ada haibah dah. Haibah ni maksudnya dia ada, nak kata lagu mana bahasa Arab ni, dia ni dia ada penggerun sikit lah. Ada penggerun sikit. Suami ni dia seria juga dengan suami, isteri ni dia seria juga dengan suami. Kita tak cakap banyak, tapi dia ada seria kat kita. Kita cakap sekali, dia tak dengar, kita cakap sekali lagi, darah, volume darah sikit aja, cukup lah. Dia tahu dah jangan sampai 3. Kalau sampai 3, mata yang tidur tengok tonggas tu. Mau ada sikit, nyangkung mau ada sikit. Kan? Jadi Nabi SAW kata, kalau nak adalah asyu'mu ni, at-tasyaum ni, kalau nak ada sikitlah benda-benda yang boleh timbul kecelakaan ni, pada benda-benda ni boleh timbul. Nabi kata yang pertama, fasidar, di rumah boleh jadi. Kita duduk rumah tu jadi tak tenang, jadi tak selesa, jadi hilang ketenangan, jadi rasa rumah tu tak baguslah dengan kita. Ataupun isteri, dia kata isteri ni dia jahat macam mana ke, dia curang dengan kita ke macam mana ke isteri ni, boleh jadi. Dan yang ketiga wal faras, dia kata dan kuda dalam maksud kata kenderaan. Beli kereta tu daripada hari mula beli sampai hari ni kira 3 bulan dah pakai, tiap-tiap hari pergi kedai pomen, 90 kali pergi kedai pomen. Daripada hari mula beli sampai 3 bulan, 90 hari, kira orang telefon dia tanya, ada mana? Ada kedai pomen. Yang ni betul nak bawa malapetaka lah. Apa kerja apa tergendala habis, mengaji tak boleh pergi, dengan kepala rapelah, duit habis, tak tahu nak abang. Ada kan? Jadi Nabi SAW kata kalau nak berlaku pun benda tak apa cantik ni, 3 benda ni, lain tak ada. Nabi kata muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Mudah-mudahan kita ambil yang tiba. Kepercayaan karut marut tidak ada tempat dalam agama. Sebaliknya kita mesti latih diri kita, mulut suka doa kebaikan pada orang.
Orang main cerita apa pun kat kita, kita baca kok baik. Kita baca kok baik. Dia main abang saya ni lugu tu lugu ni, kita baca kok baik. Kita kata tak ada apa tu, dia nak uji kesabaran hang. Dia nak uji kesabaran hang tu. Kalau hang boleh sabar dalam masa yang sama, hang boleh perbetul benda ni, insya-Allah pahala besar Tuhan nanti nak bagikan. Kita bagi satu benda yang positif dekat dia. Itu dia panggil al-fa'lu ataupun tafa'ul, iaitu sesuatu yang berbentuk doa kepada kebaikan. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Muka surat 42. Muka surat 42. Kita sambung suratul Baqarah ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dan kata mereka itu, yakni Yahudi dan Nasara, jadi oleh kamu Yahudi atau Nasara, nescaya kamu dapat hidayah. Orang Yahudi, orang Nasrani ini Tuhan sebut dalam Quran. Orang Yahudi dengan orang Nasrani ini, mereka kata mereka betul. Yahudi sampai hari ini dia kata dia betul, dia kata kita tak betul. Nasara, Kristian pun sampai hari ini dia kata dia betul, dia kata kita tak betul. Dia kata golongan yang dimurkai Tuhan tu kita, golongan yang sesat kita, golongan yang derail daripada jalan kebenaran kita. Yahudi dan Nasrani sampai kiamat dia akan kata dia betul, dia akan kata kita tak betul. Allah sebut benda ni dalam Quran. Bahkan dulu dia kata dekat orang Islam dulu, kunu hudan aw nasara, jadilah kamu semua Yahudi atau Nasrani, tahtadu, mudah-mudahan dengan itu kamu dapat hidayah. Dia berkata. Kata yang pertama Yahudi Madinah, dan yang kedua Nasara Najran, bagi segala mukminin. Maksudnya Yahudi kata kepada muslimin, kamu jadi Yahudi bermakna kamu dapat hidayah, dan Nasara demikian juga. Firman Allah, qul, kata olehmu bagi mereka itu wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifah, tetapi agama Nabi Ibrahim hal cenderung daripada sekalian agama. Pada agama Islam itu kami ikut. Tuhan suruh Nabi Muhammad jawab balik dekat Yahudi dan Nasrani, kata dekat mereka, bal millata Ibrahim hanifah, kata dekat mereka, dah, aku sekali-kali tak akan ikut agama Yahudi dan agama Kristian, sekali-kali aku tidak akan ikut, bahkan kami akan ikut agama Nabi Ibrahim yang lurus. Jawab lagu tu balik kat mereka. Firman Allah, wa ma kana minal musyrikin, dan tiada ada ia, yakni Ibrahim itu, daripada jumlah kafir musyrikin. Tuhan tegaskan dalam ayat itu bahawa Nabi Ibrahim adalah orang Islam dan dia bukan daripada kalangan orang yang musyrik dengan Tuhan. Pasal Yahudi Nasara kata Nabi Ibrahim ni agama dia, agama Yahudi. Macam mana Nabi Ibrahim nak ikut agama Yahudi? Kita dah baca bulan lepas. Yahudi ni pun timbul zaman Nabi Musa. Nabi Ibrahim awal daripada Nabi Musa lagi. Macam mana hampir kata dia ikut agama tak ada lagi zaman dia? Tak akan merepek benda ni. Tapi yang kata Yahudi ni tak pernah putus asa. Sentiasa diulang sebut dekat orang semua bahawa Nabi Ibrahim agama Yahudi. Dia berkata. Allah Subhanahu wa taala waktu turun ayat ni, Allah kata wa ma kana minal musyrikin, dan tiadalah Ibrahim itu daripada jumlah orang-orang yang musyrik dengan Tuhan. Qulu, kata olehmu wahai sekalian orang-orang yang beriman, amanna billahi wa ma unzila ilaina, telah beriman kami dengan Allah dan barang yang diturunkan kepada kami daripada Quran. Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam semua jawab balik dekat orang yang main nak tarik kita pergi dekat Yahudi dan Nasara ni. Jawab dekat mereka, amanna billah, kami beriman dengan Allah. Hak lain kami tak mahu. Kami ni orang Islam, bagi kami Allah dengan Rasul ikutan kami. Lain tak ada masa nak dengar. Tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab
radhiyallahu anhu pernah satu hari duk pegang kitab Taurat di tangan dia. Dia duk belek-belek Taurat ni. Nabi SAW Nabi rabut ambil daripada tangan dia. Nabi kata, jangan kamu baca kitab ini. Pasal apa? Nak bagi pengajaran dekat umat kemudian ni bahawa kita baca hak Islam ni dulu. Quran dengan hadis ni pun kita faham tak habis lagi, hidup baca Injil. Bukan nak bagi kita ni faham tak, nak bagi kita lagi rosak lepas itu. Quran dengan hadis pun kita faham tak habis, kita nak pergi baca hak kitab agama lain punya. Benda ni berlaku dalam masyarakat kita lah, tuan-tuan. Kononnya dia ni nak mengaji bidang teologi, nak mengaji bidang agama, perbandingan agama lah apa lagu tu lagu ni, dia baca sikit yang ni, dia baca yang ni sikit, dia baca yang ni sikit, lepas tu tak semayang dah dia pun. Dia main apa? Dia main, dia kata dia ikut agama universal, dia kata. Cik, lagu macam apa pun tak gaduh pula. Masjid pun dia tak main, tokong Hindu pun dia tak pergi, gereja pun dia tak mau tengok. Dia jadi lagu apa pun tak tahu. Agama universal. Jangan tu cari pasal. Quran pun kita tak faham lagi. Quran ni pun kita tak faham habis lagi. Yang hidup nak baca hal lain tu. Maka Islam dia tak mau kita mendedahkan diri kita kepada kemungkinan hidup jadi keliru macam ni. Firman Allah, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Dan barang yang diturun kepada Nabi Ibrahim daripada suhuf yang 10, dan Nabi Ismail dan Ishaq dan Yaqub dan segala anak-anaknya. Kita beriman bahawa Allah, sebelum Allah buat turun Quran mai dekat Nabi Muhammad, Allah buat turun macam-macam kitab dah sebelum daripada Quran ni. Nabi Ibrahim menerima suhuf daripada Allah. Nabi Musa menerima Taurat daripada Allah. Nabi Isa menerima Injil daripada Allah. Semua kitab ni Allah yang buat turun. Kita beriman dengan benda ni semua. Kita percaya bahawa Allah, Tuhan kita, pernah menurunkan kitab-kitab sebelum Quran ni. Cuma kita umat akhir zaman, kita kena ikut kitab yang penghabis turun, iaitu Al-Quranul Karim. Begitu. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim. Dan barang yang didatang akan Nabi Musa daripada Taurat, dan Nabi Isa daripada Injil, dan barang yang didatang segala nabi-nabi daripada Tuhan mereka itu, yakni daripada segala kitab dan segala mukjizat. Kita beriman bahawa Allah pernah buat turun kitab-kitab dan juga berbagai-bagai mukjizat pada nabi-nabi yang dahulu. La nufarriqu baina ahadin minhum, tiada kami beza antara seorang daripada mereka itu, yakni daripada nabi-nabi itu, seperti mana Yahudi, mereka beriman dengan Taurat saja, tidak beriman dengan Injil dan Quran. Dan seperti Nasara, mereka beriman dengan Injil saja, tidak beriman dengan Taurat dan Quran. Orang Kristian dia tak mengaku langsung kata Quran ni Allah buat turun. Kita orang Islam, kita mengaku kata Allah buat turun Injil kepada Nabi Isa. Tetapi oleh kerana Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, Allah buat turun Quran dekat Nabi Muhammad, maka kita kena ikut hak penghabis sekali Allah buat turun. Tapi yang kata Kristian, dia tolak terus. Quran tak ada, dia kata Injil saja yang ada. Bukan kata Quran saja, Taurat pun tak ada. Dia kata Allah buat turun semata-mata Injil. Islam tak macam tu. Islam mengaku kata Nabi Isa terima Injil, Nabi Musa terima Taurat, Nabi Daud terima Zabur, Nabi Ibrahim terima Suhuf dan sebagainya. Kita mengaku semua benda tu. Cuma bila Allah buat turun Quran, Quran ini kitab yang paling lengkap yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila turun Quran, hak lain semua cancel buang, ikut ajaran Al-Quran. Bahkan dalam kita Islam ni, apabila Allah buat turun Nabi Isa alaihi salam akhir zaman itu untuk nak bunuh Dajjal, bila Nabi Isa alaihi salam turun di muka bumi ini, dia mentadbir alam ini berdasarkan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah, begitu. Firman Allah, wa nahnu lahu muslimun, dan kami baginya, yakni bagi agama Islam itu tunduk sekalian. Kita tunduk kepada apa yang Quran kata.
Firman Allah, fa in amanu bimithli ma amantum faqad ihtadaw. Maka jika beriman mereka itu, yakni Yahudi dan Nasara, dengan seumpama barang yang kamu beriman, maka sungguh telah dapat hidayah mereka itu kepada agama yang betul. Itu dia. Allah kata kalau Yahudi Nasara ikut Islam, mereka betul. Mereka tak ikut Islam, mereka tak betul. Hak betul Islam. Tentang kita duwiri lepas sembahyang, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah terima, satu-satunya agama yang Allah terima di sisi Allah ialah Islam. Kita duk sebut tiap-tiap hari lepas sembahyang, kita duk sebut inna ad-dina 'indallahil Islam. Islam saja yang Tuhan terima. Pasal apa? Di peringkat pelaksanaan kita duk nak pilih-pilih Islam. Pasal apa? Karut tuan-tuan. Kalau tuan baca surah Al-Ayat baru ni, satu profesor Cina boleh buat kenyataan penuh dalam surah Abang. Dia kata punca ada jadi bergaduh kaum ni, dia kata ni kerana pelajaran pendidikan Islam. Boy, berani dia bercakap macam tu. Dia kata faktor utama, dia kata berlaku tak mau nak cantik kaum di Malaysia ni, dia kata faktor utama ialah kerana pelajaran pendidikan Islam. Bila main pelajaran pendidikan Islam, budak Islam pergi duduk kelas satu kelas, budak moral duduk satu kelas. Kita mengasingkan bangsa dan agama sewaktu pelajaran ni. Ni punca, dia kata hadu jadi tak elok lah ni. Kita tak berani buat kenyataan terbuka menjatuhkan agama dia. Dia berani buat kenyataan terbuka menjatuhkan agama kita, pendidikan Islam. Tak boleh macam tu. Kita baca tajuk pun hati dah gigit dah. Kita baca, kita kena baca bagi habis. Kalau tak habis lagi, kita tak boleh nak ulang. Bila baca bagi habis, memang dia tak lari. Orang tanya soalan apa pun, dia jawab yang tu juga. Sampai last kali pemberita kata kat dia, betul ke ni pelajaran ni jadi punca ni? Dia kata bukanlah ini satu-satunya sebab, tapi ini sebab utama. Dia kata berani dia sentuh mata pelajaran pendidikan Islam, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang cuba test sikit nak tengok bagaimana sensitiviti orang Islam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yahudi dan Nasara daripada dulu duk test. Sampai hari ni orang duk test tentang sensitiviti orang Islam terhadap agama dia sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Dan jika berpaling mereka itu, yakni Yahudi dan Nasara itu, daripada beriman dengan barang yang kamu beriman, maka hanya mereka itu pada khilaf, yakni menyalahi pada agama. Selagi Yahudi dan Nasara tak boleh terima kata Islam agama yang betul, mereka silap. Mereka duduk di dalam keadaan khilaf, dalam keadaan silap, yang kesilapan itu penghujungnya ialah neraka. Tuhan abang macam tu. Tak tahulah tuan-tuan, kalau kita ni orang Islam, kita ni ada di kalangan kita yang tak yakin dengan apa yang Tuhan kata dalam Quran. Teruk. Kalau ada macam tu dalam hati kita, teruk. Kita bila baca ayat Quran ni lagu duk timbang pula, betul tak betul Tuhan kata, oh ni penyakit teruk. Kita orang Islam tak boleh ada yang tu. Orang Islam ni bila baca ayat Quran tu, dia mau masuk 100% one way, masuk dalam diri kita. Sami'na wa ata'na. Aku duk dengar ni ayat Quran ni, aku taat semua ayat Quran ni. Itu orang Islam. Tapi kalau kita baca ayat Quran, masuk lagu duk fikir, boleh tak boleh tahu, boleh tak boleh tahu. Betul kata Tuhan kata, oh penyakit. Ini satu penyakit yang cukup bahaya yang ada dalam hati kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fayakfikahumullah, maka lagi memadai akan dikau, yakni Muhammad, akan mereka itu oleh Allah. Ya Muhammad akan khilaf mereka itu. Maksud dia apa? Maksud Allah Subhanahu wa taala akan pelihara kamu wahai Muhammad daripada khilaf orang-orang Yahudi dan Nasara. Nabi Muhammad tak salah. Kalau sekiranya Yahudi dan Nasara salah, tidak boleh nak sabitkan Nabi salah. Nabi dah sampaikan dah apa yang Nabi mesti sampaikan, Nabi dah sampaikan. Mereka tak mau terima, itu atas tanggungan mereka. Macam kita hari ni, kita dah sampai dah kebenaran. Kalau ada orang tak boleh terima kebenaran yang kita cakap ni, dia berasa sakit telinga, dia berasa sakit hati,
Itu atas tanggungan dia. Kita menyampaikan kebenaran. Selagi mana yang kita cakap tu bersumberkan Quran dan hadis Nabi, 1000 orang, 1,000,000 orang, semua orang tak mau pun, kita tak ada nak risau apa. Itu dia punya pasal. Kita dengan Allah selesai tanggungjawab. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa huwas sami'ul alim, dan dialah Tuhan yang amat mendengar bagi segala perkataan mereka itu, lagi amat mengetahui dengan segala kelakuan mereka itu. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang tahu semua. Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang Yahudi dan Nasrani kata pada orang Islam ni. Depa kata agama depa betul, Tuhan tahu. Tuhan dengar apa depa kata, Tuhan tahu. Depa mendakwa agama depa betul, sedangkan depa tak betul. Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu apa kelakuan depa, apa Yahudi, apa Nasrani buat kepada orang Islam. Tuhan tahu. Cuma tunggu masa dan ketika Tuhan nak ambil tindakan dekat depa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sampai hari ni ya, Iraq ada kena lagi. Kena lagi. Sampai hari ni. Berita 2 hari lepas, dia kata Pakistan pula, nampak dia kata, menjadi tempat yang lebih berbahaya daripada Afghanistan. Dia mula nak divert lah. Dia nak pergi Pakistan. Ibu suka dia. Itu hak cerita negeri Islam. No, Jepun no. Jepun no, dia hantar 3 biji kapal tapi. Pasal apa? Pasal nampak Taiwan ada masalah sikit. Dia hantar 3 biji kapal perang pergi, yang kata Amerika ni. Satu, kapal yang membawa kapal terbang yang membawa nuklear. Kapal yang membawa kapal terbang yang membawa nuklear. Satu, kapal yang mengirim kiri kanan ni membawa peluru berpandu. 3 biji masuk ke pelabuhan di Jepun. Rakyat Jepun, mahasiswa lah apa semua, bangkit lompat atas jalan apa semua, buat demonstrasi tak setuju masuk Amerika, masuk perairan negara dia. Nak boleh buat apa? Nak boleh buat apa? Boleh duduk lompat atas jalan lagi tu. Siapa masuk macam tu? Hak lepas-lepas dah. Hak jet pejuang dia masuk ruang angkasa Cina, kemudian jet pejuang Cina hambat, tembak dan sebagainya, jatuh. Lepas jatuh, dia suruh Cina serah balik juruterbang dia tanpa mengambil apa-apa tindakan. Kalau tak serah, dia nak serang Cina. Semua hak dia punya. Tapi persoalannya ialah kita marah. Marah boleh jadi apa? Tak ada apa. Calang pun tak ada. Calang pun tak. Yang kata mereka ni. Di sinilah tuan-tuan, kita balik kepada apa? Islam perlu membina balik tamadun yang pernah dicapai satu masa dulu. Itu cara dia. Marah tak selesai masalah. Kita sebut dalam kuliah ni bukan nak membakar semangat. Bakar pun tak ada apa. Bakar untung begitu. Bukan ada apa. Bukan kita nak membakar semangat, tapi kita nak mencetus satu kesedaran betapa perlunya orang Islam hari ini mengembalikan zaman mat yang pernah dicapai satu masa dulu. Kita nak ada balik Ibnu Khaldun, kita nak ada balik Ibnu Sina, kita nak ada balik ni orang-orang Islam yang mereka ni bukan saja pakar dalam bidang-bidang yang bermacam-macam ni, mereka juga orang yang menghafaz Quran, mereka juga orang yang sangat marah apabila orang menyentuh kesucian Islam. Kita nak wujud balik golongan ni. Nak wujud macam mana? Anak kita. Kita ni outgoing generation. Kita ni generasi Hanafi lah. Tak ada lah. Kita ni tak ada nak patah balik pergi masuk fakulti engineering apa UT apa, tak ada lah. Anak kita ni, kita nak anak-anak kita ni menjadi orang-orang yang boleh mengembalikan zaman mah Islam yang kita pernah rasa dulu. Kalau kita ada yang ni semua tuan-tuan, kalau Malaysia ada semua ni, macam ada di Amerika ni, ada di Malaysia, tak berani. Orang tak berani nak sentuh kita. Ada macam yang ada zaman Mike dulu ni, ada orang-orang yang pakar dalam semua bidang, dalam bidang nuklear, dalam bidang atom, dalam bidang semua, kita ada kepakaran semua sekali, dan orang-orang ni pula yang sujud mengabdi diri kepada Allah. Bukan senang, tapi kena buat. Kita duk tumpu nak buat ni saja sampai nak menafikan agama pun tak mau.
Kita nak dua-dua nipis sekali. Agama kita dimantapkan dan ilmu duniawi kita dijulang tinggi. Tentang dulu Amerika, dia ada saingan dia USSR, Soviet Union, Rusia. Jadi Amerika ni tak nampak sangat dia punya true color dia, tak apa nampak sangat. Pasal apa? Dia pun seria juga dengan Rusia ni. Tapi dah ni bila runtuh saja Rusia, Soviet Union runtuh saja, dialah satu-satunya kuasa dalam ada dalam dunia lah ni. Maka dia rasa tak ada siapa boleh ugut dia, tak ada siapa boleh gempak dia, tak ada siapa boleh arah dia buat apa-apa. Dia yang akan arahkan orang buat apa yang dia mahu. Siapa dia ni yang kita duk marah Amerika ni siapa? Inilah Yahudi. Ni yang kita duk baca ni cerita Al-Yahud wan Nasara. Yahudi lah, Amerika tu Yahudi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan tengok dalam internet berlambak sebenarnya ni. Company apa dalam dunia ni? Company apa yang tak menyumbang kepada kerajaan Yahudi? Company apa? Tuan-tuan sebut saja apa nama company yang international punya. Semua ada sumbangan tetap kepada kerajaan Yahudi. Sumbangan tetap. Daripada company yang hebat-hebat sampailah company buat makanan. Semua ada sumbangan tetap kepada kerajaan Yahudi. Pasal apa? Pasal ekonomi dunia dia kontrol. Ni Al-Yahud kita duk baca ni, dia kontrol ekonomi dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila baca ayat Quran ni dia kena pergi sampai ke situ. Baru kita nampak pasal apa Allah dah sebut sangat golongan ni. Kerana golongan ni mereka bukan sahaja merupakan golongan yang mempunyai kuasa dan pengaruh zaman Nabi ada dulu, bahkan sampai hari ni mereka masih mengekalkan pengaruh dan kuasa mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata dan sungguh telah memadai Allah akan mereka itu dengan bunuh Yahudi Quraizah dan hambat keluar Yahudi Nadir kepada Syam dan taruh jizyah ke atas mereka itu. Zaman Nabi SAW dulu, golongan Yahudi ditundukkan oleh Nabi SAW. Nabi tundukkan mereka, sehingga kan mereka terpaksa bayar jizyah, cukai kepala kepada Nabi SAW. Tak berani nak tunjuk sombong pada zaman Nabi. Pasal apa? Pasal Islam mempunyai kehebatan pada masa itu. Firman Allah, sibghat Allah, celupan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah, dan tiada seorang yang terlebih pandai daripada Allah pada celupan. Maka tak kala Allah Ta'ala celup seseorang dengan kaya, maka jadi kaya. Dan Allah celup seseorang dengan mulia, maka jadi mulia. Dan dengan raja, maka jadi raja. Maka demikianlah. Dan dengan kafir, jadi kafir. Dan dengan Islam, maka jadi Islam. Ini yang kata sibghat Allah, celupan Allah. Allah tentukan. Kalau Allah nak dia ni satu hari dia jadi pemimpin, jadi pemimpin, tuan-tuan. Kalau Allah nak dia ni satu hari kaya, daripada asal ni duk buat kerja jual cucuk pisang, satu kaya. Kalau Allah nak macam tu, jadi macam tu. Itu maksudnya. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Rabbul Alamin, kuasa dia mengatasi semua kuasa ada. Itu sebab kita biasa tu, biasa di kalangan kita ni, kata saya ni bukan nak cerita dulu duk mengaji sama dengan saya. Kita dia duk cerita dulu. Dulu duk mengaji sama dengan kayuh basikal pergi mengaji, mana duk cerita. Dulu sama dengan saya tu, tak sangkalah jadi jutawan. Allah mau dia jadi kaya. Kita kata pula, tapi ada seorang lagi kawan, ya Allah, dulu nombor satu ni dia, orang lain tak boleh tumpang tu. Daripada darjah satu dia nombor satu, sampailah darjah 6 dia nombor satu. Dengar kata dia pergi sekolah asrama penuh, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 duduk nombor satu. Tak tahu macam mana mai Faizal SPM terus merudum jatuh. Lah ni sampai tak area apa lah ni, duduk melewang kolam kampung ya, selipar orang pun dia balas habis. Tuhan dah tentu dia nak jadi macam tu. Sibghat Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan dah tentu dah benda ni jadi macam tu. Sakit ni punya teruk lah, sampai 3 tahun dah duk sakit ni, sampai kencing buah di tilam dan sebagainya, punya teruk sakit hak laki-laki ni. Kata orang abang, kata bini dia mati. Nah ilah, kalau kita kata silap kot, aduk sakit ni laki dia. Dah, aku tak silap, bini dia mati.
Dah, yang duk sakit ni bini dia, kita kata. Aku tahu, dia kata, tapi hak mati laki dia. Takkan nak tumbuk bodoh tu dengan kena cerita ni. Pergi tengok, tunggu. Hak duk sakit tu tak mati, hak duk sihat mati. Tuhan lah mau macam tu, jadi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa nahnu lahu abidun. Dan kami baginya, yakni bagi Allah itu ibadah sekaliannya. Kita ni tak boleh buat apa, surrender lah. Dengan kekuasaan Tuhan ni kita surrender. Tuhan mau lagu mana, lagu tu lah jadi. Kita doa je, minta doa aja kat Tuhan. Apa kita nak, apa yang kita hasratkan, apa yang kita mau, apa yang kita cita-citakan, kita minta dekat Tuhan. Nak approve ataupun tidak permohonan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala punya kuasa. Kita kalau faham yang tu, tak ada apa yang nak duka cita, nak kecewa, tak ada apa. Minta punya minta, Tuhan tak bagi, ada hikmah di sebalik Tuhan tak bagi. Mungkin kalau Tuhan bagi jadi tak baik ke kita ke apakah, mungkin Tuhan tangguh ni ada kebaikan dekat kita, mungkin Tuhan tak bagi sampai kita mati, di akhirat esok dia nak bagi berganda-ganda baik dekat kita ke apakah. Baik sangka dengan Tuhan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, kata Yahudi bagi segala muslimin, kami ahli kitab dahulu daripada kamu. Kata orang-orang Yahudi ni kepada orang Islam, kami ni lagi senior daripada hampa. Kalau nak kira dari segi kitab ni, kami lagi senior. Sebelum Quran turun, Taurat dah turun dah. Kami ni kalau nak bercakap soal terima kitab, kami lagi senior daripada hampa. Hampa baru terima Quran, kami terima Taurat tu zaman Nabi Musa dulu. Dia mendakwa seniority dari segi terima kitab tu ada kat dia. Seniority tak menjadi ukuran, tuan-tuan. Seniority tak menjadi ukuran. Kita kata dia ni hanya dia buat pasal kat dia. Duduk di Mekah 20 tahun. Hak cara kasarnya orang kata unta lagi lama duduk di Mekah. Bukan soal 20 tahun, bukan soal 15 tahun, bukan soal 10 tahun, bukan soal pi 2 tahun. Bukan soal tu, soalnya faham ke tak Abi mengaji 20 tahun tu. Kalau kata faham, balik mai, kita tengok dia, kita tahu dia faham tak dia mengaji ni. Tapi kalau balik mai, duduk jadi hora tak tentu puncak, 20 tahun buat apa? Bukan soal seniority. Sayyidina Umar medan perang. Mai satu orang muda, Sayyidina Umar tak mau kat dia. Sayyidina Umar kata, hang muda sangat, tak boleh. Ada orang yang lebih tua daripada kamu. Sayyidina Umar tanya, budak ni kata kat Sayyidina Umar, dia kata, ya Amirul Mukminin, awak nak kena ambil kira tua ke? Dia kata, kalau nak ambil kira tua, ada orang lagi tua daripada kamu. Pasal kamu jadi khalifah. Baik. Sayyidina Umar tanya, main kasar Sayyidina Umar ni kan. Kadang-kadang kita cakap tak sedang. Dekat dia ni kita mau seniority, tapi kita sendiri tak ada seniority, tapi jadi ketua. Dia mak pun kata tak apa lah, kalau tu pegang lah dia. Dan pasal apa yang saya muda, saya tak boleh jadi pimpinan tentera? Oh, pasal muda tak boleh, pasal muda tak boleh. Kalau pasal muda tak boleh, hang pun muda juga. Ada lagi tua pada hang, pasal apa tak pergi hak tua tu main jadi khalifah? Saya kata sungguh juga. Ini korang hantar ni, dia kata kan. Mereka kata benda tu. Tapi betul ni. Seniority diambil kira dengan syarat yang senior itu mempunyai kelayakan yang cukup. Maka lebih kat dia. Tapi kalau harap ketua saja, tua tu tidak menjadi ukuran mutlak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehingga kan habis perang, bila nak kebumikan syuhada, orang-orang yang mati syahid dalam medan perang ni, masa nak ke bumi, Nabi sampai tahun tu pun Nabi very particular. Nabi tanya dulu, antara dia ni dengan dia ni, dua-dua mati syahid, antara dia ni dengan dia ni, siapa yang hafal Quran lebih banyak? Nabi tanya. Orang beritahu kata dia ni hafal lebih banyak. Nabi kata buh dia dulu, baru masuk hal lain. Islam menilai orang yang mempunyai keilmuan yang tinggi dalam agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yahudi mai dia berkata dekat orang Islam, kalau hampa rasa hampa alim sangat dengan kitab Quran, kami nak beritahu daripada kami ni lagi senior di dalam memahami kitab ni. Kami faham kitab Taurat sebelum Quran turun lagi. Dia berkata.
dan kiblat kami dahulu, maka tiada ada anbiya daripada bangsa Arab. Dia kata dari segi kiblat pun kami dulu yang menentukan kok mana nak menghadap mana dan sebagainya, dan tiada ada anbiya daripada bangsa Arab. Dia kata dekat Nabi Muhammad dan orang-orang Arab Quraisy ni, Yahudi kata hang tengok nabi-nabi hak sebelum ni semua daripada bangsa Yahudi, Arab tak ada jadi nabi. Dia kata, dan jika ada Muhammad nabi sebenar, nescaya dia daripada bangsa kami. Orang Yahudi kata kalau betul Muhammad ni nabi, dia tentu bangsa Yahudi, dia tak boleh Arab, sebab hanya kami bangsa Yahudi saja boleh jadi nabi. Begitu. Maka turun ayat, qul atuhajjunana fillah, kata olehmu wahai Muhammad bagi mereka itu, bagi Yahudi itu, adakah kamu nak lawan berhujah akan kami pada Allah, sebab Allah memilih akan nabi daripada bangsa Arab. Allah suruh Nabi Muhammad pergi tanya dekat Yahudi ni, lah ni hampa nak challenge Tuhan ke? Yang lantik aku, Nabi kata, yang lantik aku jadi nabi ni Allah. Jadi lah ni hampa tak puas hati Allah lantik aku bagi jadi nabi. Hampa nak challenge Allah ke? Allah suruh Nabi pergi kata lagu tu. Kita dalam masyarakat kita ni pun tuan-tuan, kalau ada orang ambil duk bercakap capui ni, pergi duk kata kat ayat Quran lagu tu ni, mau pergi kata lagu tu, pergi kata ni, qul atuhajjunana fillah, adakah hang ni nak berhujah dengan Allah? Hang nak challenge Tuhan ke? Tuhan kata kena buat lagu ni, hang kata tak boleh. Hang nak challenge Tuhan ke? Tuhan suruh lagu ni, hang kata tak buat lagu lain. Hang nak challenge Tuhan ke? Bila Yahudi tak setuju Nabi Muhammad jadi Nabi kerana Nabi Muhammad bukan Yahudi, kerana Nabi Muhammad ni Arab, Allah suruh Nabi Muhammad pergi kata dekat Yahudi, adakah kamu ni nak challenge Tuhan? Tuhan lantik aku daripada bangsa Arab jadi Nabi, hampa tak mau terima, hampa nak challenge Tuhan ke? Begitu. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, sedangkan Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Maka baginya, yakni hak Allah lah bahawa pilih Nabi daripada segala hambanya, siapa-siapa yang Allah kehendaki. Tuhan nak pilih siapa jadi Nabi tu Allah punya cerita, Allah punya hak. Dia nak siapa, dia boleh pilih. Alam ni pun dia punya. Kalau dia nak pilih siapa jadi Nabi, hak mana yang dia mau, itu hak dia. Siapa pun tak boleh nak objek keputusan Tuhan. Tak boleh. Tuan-tuan, kita lah ni dahsyat, no? Kita lah ni dahsyat. Tuhan kata dalam Quran tu kita komplain semua. Tak boleh yang ni, tak kena yang ni, tak betul yang ni, tak sesuai yang ni. Tuan-tuan boleh gambar tak di akhirat esok, di padang mahsyar esok, ni orang duk cakap jelabah, duk cabar Tuhan ni, di hari akhirat esok, macam mana keadaan mereka ni? Kalau kita di pejabat, kita jadi second boss, kita ada lagi satu bos di atas, kita sudah keluar satu arahan dekat staf bawah kita, tiba-tiba bos kita nak buat satu tak setuju dengan arahan kita. Kalau kita ni guru penolong kanan di sekolah, kita ni cikgu penolong kanan, ada pengetua atas kita guru penolong kanan, mai satu cikgu mai minta ni, kata cikgu saya nak minta cuti 2 hari pasal bapak saya sakit. Kita guru penolong kanan, masa tu pengetua tak ada, kita bagi kebenaran, kita kata tak apalah, pilih cuti 2 hari. Pengetua balik mai, pengetua tanya mana cikgu ni, kita pergi abang kata dia cuti 2 hari. Cuti apa? Kita kata bapak dia sakit. Siapa bagi cuti? Kita pucat dah, kita bagi 2 hari ni pucat dah. Nak jawab kata saya bagi tu, dia tak terbit dah. Doa nak jawab macam mana, nak jawab macam mana. Nak jawab tak tahu, sekali lagi dia tahu kata saya bagi. Nak jawab kata saya bagi, dia kata hang ke pengetua aku, kamu tu. Dia tanya yang tu alamat nak pergi sekolah lain. Tu baru pengetua sekolah perlu kata dah susah hati dah, pasal dia dah buat satu keputusan yang bos nombor 1 tak setuju. Tuan-tuan boleh bayang tak manusia ni, manusia hak kena hujan sikit boleh demam ni, manusia ni tiba-tiba dia challenge ayat Quran hak Tuhan buat turun di padang mahsyar. Esok Tuhan tanya, mana dia kawan hak duk challenge aku ni? Dia nak duk tahu mana masa tu.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis Nabi sebut, Allah Subhanahu wa ta'ala waktu duduk di padang mahsyar tu, Allah sebut, aina mulukul ardi. Tuhan kata, mana dia raja-raja di atas muka bumi dulu? Mana? Tuhan kata. Tak ada harapan. Tak ada harapan. Tuhan tanya, aina mulukul ard? Mana dia raja-raja di atas muka bumi dulu? Mana? Dia kata, aku nak tengok muka dia. Maksud raja di situ ketua-ketua lah. Di atas dunia dulu hang jadi ketua. Amboi, bermaharaja lela. Apa nak kata jadi semua. Mana dia orang ni semua? Aku nak tengok. Tuhan kata. Tuhan kata nak tengok aja, tak tuan. Belum lagi Tuhan jatuh hukum. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan cari masalah. Itu maksudnya, jangan cari masalah. Lebih baik kita ikut lagu Tuhan punya mau. Tak ada masalah. Tuhan mau lagu mana, kita turut. Sedaya upaya, perah, tenaga, tulang pak kerat, otak, fikiran, perah sampai kering. Macam mana aku nak buat supaya aku dan orang bawah aku turut Allah Subhanahu wa ta'ala. Fikir macam mana nak buat. Kalau kita tak boleh buat, tak terbuat pun, mudah-mudahan Allah ampun kita. Pasal kita nak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami segala amalan kami, dan bagi kamu segala amalan kamu, dibalas dengannya. Maka tiada jauh bahawa ada pada amalan kami itu barang yang kami mustahak dengannya ikram, maka dapat kemuliaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud ayat tu Tuhan kata, walana a'maluna walakum a'malukum. Wahai Muhammad, dikata dekat orang Yahudi Nasrani ni, kata kat mereka, kami buat apa yang kami percaya betul, hampa buatlah apa yang hampa percaya betul. Esok Tuhan akan tengok siapa betul. Last kali kata betul. Kita kata lagu mana pun sampai cekang awak tengkok pun dia tak mau pakai. Dia kata tu tak betul, macam mana kita nak pakai. Jadi duk kungkang tak selesai. Lah walana a'maluna walakum a'malukum. Kami buat apa yang kami percaya betul, hang buatlah apa yang hang percaya betul. Di sana esok dia ada satu mahkamah yang maha adil di padang mahsyar. Mahkamah tu akan menentukan siapa betul, hang tak aku. Allah suruh Nabi Muhammad berkata lagu tu lah. Oleh kerana Yahudi kata Nabi Muhammad bukan Nabi, alasan dia satu aja, pasal bukan bangsa Yahudi. Nabi Muhammad kata, dah, aku Nabi, Allah lantik aku bagi jadi Nabi. Tak boleh terima. Lah ni lagu ni lah, hampa tak percaya kata aku Nabi, hampa punya pasal lah. Aku tetap kata aku Nabi. Esok di sana Tuhan nanti beritahu betul-betul aku Nabi ke tak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, wa nahnu lahu mukhlisun. Dan kami baginya, yakni bagi Allah, ikhlas agama dan ikhlas amalan sekalian, tiada kamu. Allah suruh Nabi Muhammad kata dekat Yahudi dan Nasrani ini, kami ini ikhlas dalam agama, tak macam hampa. Ikhlas maksudnya apa? Kami Tuhan kata apa pun kami buat, tak macam hampa. Hak Tuhan kata hampa padam, hampa pindah, hampa ubah, hampa tak ikhlas dalam nak beragama. Kita dah baca dah dalam ayat sebelum ni apa benda yang dipindah oleh orang Yahudi dalam kitab Taurat. Kitab Taurat tu dia pindah. Dia baca, tengok, dia kata yang ni tak apa cantik potong. Amboi. Dia jadi panel apa ke pula. Boleh duduk lagu duduk cantik, tengok hak Tuhan kata punya lagu ni sesuai, ni tak sesuai. Lagu tu. Nabi Muhammad kata kami dah. Kami yang kata orang Islam ni kami dah. Quran turun mai 30 juzuk, 30 juzuk. Quran turun mai 6,000 ayat lebih, 6,000 ayat lebih kami tak potong, tak pindah, tak tambah, tak apa. Kami lagu mana Tuhan kata, lagu tu kami buat, kami ikhlas dalam agama. Begitu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, am taquluna, ataupun kamu kata, inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab kanu hudan aw nasara. Bahawa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub dan segala anak-anak Yaqub itu adalah mereka itu Yahudi dan Nasara.
Orang Yahudi dan orang Nasrani ni, mereka ni sampai ke peringkat mereka kata bukan Nabi Ibrahim saja, semua mereka kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, anak cucu mereka ni kanu hudan au nasar, mereka ni semua Yahudi Nasrani, bukan Islam. Mereka sampai peringkat tu mereka kata. Qul a'antum a'lamu amillah, kata olehmu wahai Muhammad kepada Yahudi dan Nasrani ini, adakah kamu lebih tahu ataupun Allah lebih tahu daripada kamu? Tuhan kata, pergi kata kat mereka, aku hampa lagi pandai pada Tuhan kan? Tuhan kata Nabi Ibrahim bukan Yahudi, hampa kata Nabi Ibrahim Yahudi, hampa lagi tahu daripada Tuhan kan? Ditanya mereka pasal. Dan sesungguhnya telah lepas daripada keduanya, yakni daripada Yahudi dan Nasrani itu, oleh Nabi Ibrahim dengan firman-Nya, ma kana Ibrahimu Yahudiyan au Nasraniyah, tiada ada Nabi Ibrahim itu Yahudi dan tiada Nasrani. Dalam Quran terang-terang Tuhan kata Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, dia Islam. Macam mana yang hampa pergi kata dia Yahudi, dia Nasrani? Allah kata dia bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Dan mereka yang tersebut, maksudnya semualah Ismail, Ishaq, Yaqub, anak cucu semua ni, sertanya itu mengikut baginya pada kelepasan itu. Semua pun lepas daripada agama Yahudi dan Nasrani, bukan Nabi Ibrahim saja. Firman Allah, wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah, dan tiada seorang yang terlebih zalim daripada mereka yang sembunyi saksi, yakni ketahui pada sisinya daripada Allah. Dan mereka itu, yakni Yahudi, sembunyi mereka itu akan syahadah Allah pada dalam Taurat bagi Nabi Ibrahim. Dalam kitab Taurat sebut terang kata Nabi Ibrahim ini Nabi dan dia bukan Yahudi. Terang-terang sebut, dia padam bang, dia tutup bang cerita tu. Yang kedua, dan dengan hanif agama Islam. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil sebut tentang Islam agama suci, dia padam bang cerita tu. Dan yang ketiga, tentang kedatangan Nabi Muhammad, ada sebut dalam Taurat, ada sebut dalam Injil, dia padam bang, dia kata tak ada dah Nabi lepas Nabi Isa. Tiga benda ni mereka padam buang. Mereka tak mau nak jadi saksi kepada orang mereka sendiri. Bukan agama Yahudi dan bukan agama Nasara. Mereka tutup buang semua benda ni. Mereka kata Nabi Ibrahim Yahudi dan Nasara. Firman Allah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tiada Allah itu dengan lalai daripada barang yang kamu kerja amal. Ini adalah tahdid, yakni menakuti bagi mereka itu. Allah Subhanahu wa taala bagi amaran kepada Yahudi dan Nasrani. Firman Allah, tilka ummatun qad khalat, demikian itulah umat yang telah lalu dahulu kala. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Baginya barang yang ia usaha, dan bagi kamu barang yang kamu usaha, dan tiada ditanya akan kamu daripada barang yang mereka itu beramal, seperti tiada ditanya mereka daripada amalan kamu. Dia kata, kita buat apa hari ni? Kita jawab depan Tuhan. Mereka buat apa? Mereka jawab depan Tuhan. Hak kita buat, Tuhan tak tanya mereka. Hak mereka buat, Tuhan tak tanya kita. Kita perbetul diri kita, kita perbetul masyarakat ada depan kita. Kita lepas daripada azab Allah. Dia buat salah, dia tanggung azab yang Tuhan nak bagi kat dia. Intahar. Dia kata lepas ni kisah Bani Israel dan juga kisah kiblat. Lepas ni dia nak cerita kiblat kita. Nabi Muhammad SAW selama duduk di Mekah, kemudiannya Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah 16 ataupun 17 bulan Nabi duduk di Madinah, kiblat masih lagi Baitul Maqdis. Masih lagi Baitul Maqdis. Lepas tu baru Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi supaya alih kiblat daripada menghadap ke Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram di Makkah. Ni ayat yang kita nak baca lepas ni. Nabi Muhammad SAW pada mulanya kiblat dia ialah Baitul Maqdis. Sampailah hijrah ke Madinah 17 bulan di Madinah. Dalam tempoh masa tu Nabi ni duk tengok naik ke langit. Dalam hati ni duk teringat-ingat, tapi nak minta tak kena. Salah adab nak minta dengan Tuhan. Tapi Nabi ni duk teringat dalam hati, kalaulah Kaabah itu dijadikan kiblat, alangkah baiknya.
Nabi tu teringat dalam hati. Kita akan baca ayat tu. Nabi teringat dalam hati. Pasal apa? Satu, pasal kiblat Kaabah ni. Pasal Kaabah itu Nabi Ibrahim yang meletak asas dia. Jadi Nabi SAW sangatlah teringin kalaulah Kaabah ini jadi kiblat. Teringin sangat. Yang kedua pasal apa? Pasal Kaabah tu duduk di Mekah. Kalau Kaabah tu jadi kiblat, mudahlah Nabi nak ajak masyarakat Arab Quraisy ada di Mekah tu untuk ikut agama dia. Pasal apa? Pasal Kaabah itu kiblat. Kaabah tu kemegahan dia. Jadi Nabi ni duk teringat benda tu dalam hati, tapi nak minta tak minta lah dekat Tuhan ni. Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Maha mengetahui. Dia tahu Nabi nak sangat Kaabah ni menjadi kiblat. Allah perintahkan supaya alih daripada Masjidil Aqsa balik kepada Kaabah sebagai kiblat sembahyang. Bila alih aja, benda ni dijadikan isu oleh orang-orang bukan Islam. Dia tunggu nak ajak nak bagi jadi isu aja. Alih-alih jadi isu tu. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam ayat yang akan datang, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-masyriq wal maghrib ila akhir ayat. Kan? Golongan-golongan sufaha. Mereka sufaha ni orang bodoh. Safih ni makna tak cerdik. Golongan sufaha, golongan bodoh ni, mereka petikai bila Allah perintah alih daripada Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, alih ke Masjidil Haram. Mereka petikai. Golongan yang mempertikaikan keputusan Allah mengalih ni dianggap sebagai golongan sufaha, golongan bodoh. Tuhan bagi kat mereka bodoh. Jadi golongan sufaha ni adalah golongan yang tak faham. Tuhan kata tak faham apa? Lillahil masyriq wal maghrib. Timur ke barat ke apakah, semua hak Tuhan punya. Tuhan nak alih ke mana, Tuhan punya suka. Dia tak faham yang tu. Ini hak Allah punya. Bukan kata Masjidil Aqsa, bukan kata Masjidil Haram. Bahkan timur, barat, utara, selatan, tenggara, semua ni hak Tuhan punya. Tuhan nak alih ke mana, Tuhan punya suka. Tak ada siapa boleh argue Tuhan. Pasal apa Tuhan ubah, pasal apa Tuhan tak boleh. Pasal apa? Itu hak Tuhan. Kalau faham yang tu, tak timbul masalah. Sama lah dengan kita lah ni. Bila kita tak faham, kita banyak komplain Tuhan. Nak apa yang duduk suruh orang Islam pakai mini telekong tutup apa? Ni golongan sufah. Dia tak faham. Dan dia kata pasal apa yang payah lah, dia kata dia tak faham. Maka golongan-golongan ini kita cuba sedaya upaya bagi reti ke dia. Walaupun kefahaman tu Tuhan nanti bagi kat dia, tapi kita cuba nak bagi ilmu, mudah-mudahan dia reti dengan ilmu tu. Ini tanggungjawab kita orang Islam, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan Allah panjang umur kita boleh sambung ayat 142 daripada suratul Baqarah. Wallahu a'lam. Saya balik daripada musafir Taiping ke Pulau Pinang. Apabila sampai di Pulau Pinang, kawasan yakni Qaryah Sungai Nibong, bolehkah saya sembahyang jamak sedangkan saya tinggal di Bayan Baru? Boleh. Sebab Sungai Nibong dengan Bayan Baru qaryah yang berlainan. Yang tak boleh ni, kalau sekiranya sahabat kita ni dia duduk Bayan Baru, jadi dia daripada Taiping nak balik ke Bayan Baru, memang layak untuk buat jamak qasar sebab dia lebih daripada 2 marhalah. Dia balik daripada Taiping, dia masuk qaryah Bayan Baru. Bila dia masuk dalam qaryah Bayan Baru, sedangkan Bayan Baru adalah qaryah dia, kampung dia, maka terputuslah musafir dia. Tapi kalau dia balik, dia tak masuk Bayan Baru, dia lalu tempat dia lalu ni, dia singgah Masjid USM ke, Masjid Sungai Nibong ke, ataupun Masjid apa ke, jalan nak Firlau no. Kalau dia singgah masjid-masjid ni semua, sembahyang jamak, maka sembahyang jamak dia sah, kerana dia masih belum masuk qaryah dia. Itu maksud dia. Masalah ni tak berapa timbul. Masalah yang timbul ni, orang tu balik daripada Kuala Lumpur ke, daripada Taiping kan, nak balik main Bayan Baru. Dia sampai di Juru.
Dia sampai di Johor, katalah pukul 1:30. Ingat, dia sampai di Johor 1:30. Sekira-kira kalau dia terus perjalanan sampai di rumah pun tak sembahyang lohong lagi. Pendek kata, kalau dia terus sampai di rumah tak masuk asang lagi. Dia sampai di Johor, dia buat sembahyang jamak takdim. Dia sembahyang zuhur dengan asang. Masa tu 1:30. Dia sembahyang zuhur dengan asang jamak takdim. Lepas tu dia balik rumah dia. Lebih kurang pukul 2 dia dah sampai di rumah. Lohong pun duduk ada lama lagi masa, asang tak masuk lagi. Boleh tak boleh dia buat macam tu? Boleh ke tak boleh dia buat macam tu? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Sebab sembahyang tu dibuat dalam keadaan dia masih musafir. Boleh. Baik, kalau dia buat dengan tujuan supaya sembahyang siap-siap lah lohong dengan asang, sekejap lagi pukul 2 sampai di rumah, sekejap lagi asang tak duduk sembahyang lah, dia kata boleh tidur terus sampai maghrib. Kalau dia ingat lagi tu, boleh ke tak boleh? Dalam mazhab Syafi'i dia kata boleh. Boleh. Pasal apa? Pasal dia buat sembahyang jamak tu dia masih di dalam musafir. Sembahyang jamak ni tuan-tuan, dia kemudahan kepada orang yang musafir, dan kita tak tahu betul ke kita boleh sampai di rumah pukul 2. Kita tak tahu. Jambatan ni 1001 benda boleh jadi. Jambatan ni 1001 benda boleh jadi. Bukan gaduh ada aksiden, bukan gaduh benda pelik-pelik jadi, bukan gaduh tu. Ada roadblock cukup. Dia boleh kena sejam 2 jam ke jambatan. Jadi jambatan ni macam-macam boleh jadi. Jadi kita, selagi mana kita masih dalam musafir, kita boleh andaikan macam-macam boleh jadi. Maka sembahyang jamak dalam musafir itu tetap sunnah Nabi. Dia begitu. Dia boleh juga. Dalam mazhab Syafi'i dia kata boleh. Tak ada masalah. Dengan syarat kita berada di Kuala Lumpur. Kawan kita tanya macam ni, kita daripada Pulau Pinang kita pergi Kuala Lumpur. Kita sampai di Kuala Lumpur, hari kita cadang nak duduk dalam tempoh yang dibenarkan sembahyang jamak. Katalah kita cadang nak duduk 2 hari di Kuala Lumpur. Hari mula kita sampai tu, kita pergi sembahyang maghrib. Kita pergi sembahyang maghrib tamam 3 rakaat. Kemudian tak ada buat sembahyang qasar, tak ada buat sembahyang jamak. Lepas tu saya masuk Isya, sembahyang Isya. Lepas tu esok pula lohong dengan asang kita nak jamak pula. Boleh tak boleh? Dia kata kita sampai kemarin kita dah buat sembahyang tamam dah. Maghrib kita dah buat maghrib, dalam waktu maghrib dah habis semua dah. Tunggu Isya, buat Isya 4 rakaat dalam waktu Isya, seolah-olah macam kita tak musafir. Esok lohong dengan asang kita buat jamak pula. Boleh tak boleh? Boleh. Pasal kita masih duduk dalam status musafir. Yang tak boleh ni apabila kita sampai di situ, kita berniat nak duduk lebih daripada hari yang membolehkan kita buat jamak dan qasar. Kita sampai di Kuala Lumpur, dia ingat nak duduk seminggu. Bila ingat nak duduk seminggu tu, kita sampai dia kata inqata'a as-safar, maka terputus musafir. Tak boleh lah. Tapi kalau sampai dia ingat nak duduk 2 hari, tapi masa hari mula sampai kita sembahyang maghrib, kita tak buat jamak dengan Isya. Tak lagi tunggu masuk Isya, sembahyang Isya pula. Tapi tu esok zuhur dengan asam kita nak buat jamak, nak buat qasar. Boleh tak boleh? Boleh. Pasal apa? Pasal kita masih musafir. Seperti mana sama kih lah, macam kita daripada Pulau Pinang nak pergi Kuala Lumpur, sampai di Taipei kita sembahyang lohong saja. Tapi sampai Kuala Lumpur kita sembahyang asam. Padahal kita musafir. Kita pilih untuk nak sembahyang cukup. Zuhur kita buat cukup 4 rakaat, saat dia masuk asam buat asam 4 rakaat. Lepas tu dah sampai dah di Kuala Lumpur, malam tu maghrib dengan Isya kita jamak. Boleh tak boleh? Boleh. Pasal apa? Pasal kita berniat nak duduk di sana dalam tempoh yang membolehkan kita musafir. Kita buat sembahyang jamak. Maka status kita masih kekal sebagai musafir. Dia dalam fiqh dia kalau begitu ya. Ya. Dia perbezaan pendapat di kalangan ulama lah. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, kita dibenarkan setakat 3 hari 3 malam.
tidak termasuk hari bertolak pergi dengan hari balik. Itu yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita keluar nanti daripada Pulau Pinang nak pergi Kuala Lumpur, kita keluar hari Isnin. Isnin tak kira lah. Kita ada di Kuala Lumpur Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat kita balik. Dalam tempoh tu kita entitled untuk buat sembahyang jamaah qasar. Kita boleh buat jamaah dan qasar. Kemudian dia perbahasan panjang lagi ni dalam kes orang yang extend day by day ni. Dia pergi Kuala Lumpur, dia bercadang nak duduk di Kuala Lumpur 3 hari saja. Dia pergi Senin, dia cadang nak duduk Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat dia cadang nak balik. Tiba-tiba sampai hari Khamis, urusan dia nak buat di Kuala Lumpur tu tak selesai. Pasal apa? Pasal ada satu orang dia nak jumpa, nak sign apa kat di sana tu, kawan tu tak ada. Kata kawan tu pergi luar negeri dan dijadualkan kawan tu balik esok. Maka dia kena extend lagi 1 hari duduk tu kerana nak jumpa kawan tu. Dia extend sehari tu masih boleh buat jamaah asal. Tiba-tiba tunggu kawan tu tak jadi balik. Kata selepas akan bertobang ke apa pula. Kata dia dijangka esok dia balik. Extend another day tu entitled lagi untuk jamaah dan qasar. Sehinggalah maksimum sampai berapa belas hari kan. Itu pun ada khilaf di kalangan ulama lah tentang belas-belas hari yang maksimum itu. Tapi syarat dia kata extension satu hari. Kalau dia tak balik hari ni, tiba-tiba dia kata dia ni memang minggu ni tak balik, minggu depan. Bila kata lagu tu ya, terus kita putus musafir kita. Masa tu juga kita kena buat sembahyang tamam, sembahyang sempurna, tidak boleh jamaah dan qasar lagi. Itu keputusan dalam mazhab Syafi'i. Dan saya sebutlah benda ni, salah faham yang berlaku di kalangan orang ni ialah orang tu dia duk ingat dia nak pergi Kuala Lumpur nak duduk 10 hari. Dia duk ingat 3 hari yang pertama dia boleh buat jamaah qasar. Lepas 3 hari masuk hari keempat baru dia buat sembahyang tamam. Itu pendapat yang tidak disokong oleh mazhab. Mazhab Syafi'i tak mau macam tu. Mazhab Syafi'i kata kalau kita sampai di situ, kita niat nak duduk di situ lebih daripada 3 hari, sampai tu dah tak boleh lah buat jamaah qasar. Dia macam tu. Yang ni tentang kena baca lah bahas jamaah qasar dia nanti detail lah benda ni. Kan? Wallahualam. Soalan, adakah Allah terima taubat seseorang itu jikalau dia buat dosa besar dan kemudiannya dia bertaubat sehingga perkara itu berulang kali dan ia bertaubat lagi sedangkan dia telah mencuba untuk mengatasinya? Apa pendapat Ustaz dan bagaimana cara? Maksud dia apa? Dia ni dah bertaubat, dia buat pula. Dia gini, kalau sekiranya kita dah bertaubat, kita memang taubat lah, tapi tak tahu macam mana nafsu gila ni, dia buat juga lepas tu. Bila dia buat, lepas tu dia menyesal, dia bertaubat menangis-nangis dengan Tuhan, dan dia langsung tidak ada ingat nak main-main dengan Tuhan. Sebaliknya memang dia taubat sungguh-sungguh, tapi entah macam mana dia ada waktu, dia ada hari, dia jadi terpengaruh dengan nafsu dia buat pula benda dia tak mau buat, dia buat pula. Dia terus bertaubat. Ada disebut dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala kata manusia buat dosa, kemudian dia tahu kata dia ada Tuhan yang Maha Pengampun, dia minta ampun dengan Tuhan. Lepas daripada dia minta ampun dengan Tuhan, dia buat lagi benda tu. Lepas tu dia tahu dia ada Tuhan yang Maha Berkuasa, dia minta ampun dengan Tuhan. Lepas dia buat banyak kali, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa dia. Jadi ulama hadis menjelaskan maksud hadis ni. Ulama kata ini bukan kes dia ada ingat main-main. Sebaliknya dia ikhlas sungguh, tak mau buat benda ni, tapi nafsu dia ni terbuat juga. Dia duk ulang bertaubat, dia duk ulang bertaubat, dia duk buat. Mudah-mudahan kalau taubat dia tu taubat sebenar, mudah-mudahan Allah ampun dosa dia. Tapi hak jenis main-main. Nuh dalam Quran kata innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Itu ayat untuk orang main-main. Orang yang beriman kemudian dia engkar Tuhan. Kemudian dia beriman, kemudian dia engkar Tuhan. Kemudian dia beriman, kemudian dia engkar Tuhan. Summa izdadu kufra. Orang macam ni kemudiannya bertambah keengkaran dia. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, sekali-kali Allah tidak ampun dia.
wala liyahdiyahum sabila, dan Allah tidak akan tunjuk jalan yang lurus pada dia. Hak ni pula, ayat ni bagi orang yang dia ingat nak main-main. Dia ingat dia buat dosa, dia minta ampun, Tuhan ampun, buat lain. Hak jenis macam ni Tuhan Allah. Pasal apa? Pasal dia masuk dalam kategori, dia kata istihza. Istihza maksudnya buat main-main dengan Tuhan. Tentang kita manusia, tentang orang buat main-main yang kita marah lah. Kita marah. Ni pula Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin. Orang buat main-main dengan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka ke orang yang buat main-main dengan dia. Jadi dua keadaan tadi tidak sama. Jadi kalau sahabat kita tanya ni, maksud dia ni ialah maksud dia memang taubat sungguh. Cuma tak macam mana lemah dia terpedaya juga dengan nafsu dia. Dia buat lagi benda dia bertaubat tak buat ni. Kemudian dia minta ampun lagi. Kalau dia ikhlas minta ampun dekat Tuhan dan dia bertaubat sungguh-sungguh, tapi kalah juga kemudiannya, Allah Tuhan Maha mengetahui. Kalau dia ikhlas, itu hak Allah untuk mengampunkan dosa dia. Cuma kita nasihatkan, elakkan daripada berlaku macam ni. Tuan-tuan, petua nak elak benda-benda macam ni ialah cari kawan yang baik-baik. Kita boleh berulang buat benda tak elok ni, kawan lah. Kawan dengan kawan huru hara ni, memang kita dah ulang buat lah benda tu. Tapi kalau kita bertobat, kita tak mau dah benda tu, kita tinggal semua kawan ada buat benda tak elok ni. Kita cari kawan yang baik-baik, insya-Allah, dan kita tak buat dah benda tak elok. Jadi Islam bagi ingat, selain daripada tu, Islam mengingatkan supaya amalan sunat jangan ditinggalkan. Baca Quran, zikir, semayang malam, puasa sunat, ini amalan-amalan yang sangat penting dalam hidup kita. Sangat penting, bukan penting, sangat penting. Itu sebab tuan-tuan kita rajin mengaji, tapi kalau tak rajin semayang sunat, tak rajin puasa sunat, tak rajin baca Quran, wallahi kita mengaji ni wallahi dia tak kuat. Kita dengar, masa kita dengar ni berasa nak ubah diri, nak jadi baik, berasa, bukan tak berasa. Tak dan pagi esok wallahi. Kecuali kalau sekiranya kita ada pengukuhan, selepas daripada kita dengar ni ada pengukuhan, semayang sunat, sujud bagi lama sikit, dalam sujud tu ingat dalam hati ni, minta ampunlah dekat Tuhan, apa semua, minta petunjuk daripada Tuhan. Dalam sujud ni mau bagi lama, tunjuk kata kita ni hamba yang mengharapkan anugerah Tuhan. Sujud tu tuan-tuan menghina diri pada Tuhan. Masa sujud tu modu ingat habis ni, sombong dalam diri kita ni runtuh habis masa sujud tu. Masa sujud tu ingat kata kita ni abdun qatta'un, hamba yang cukup banyak dosa. Masa sujud mau ingat yang tu. Masa sujud tu modu ingat aku ni berdosa banyak, minta ampun dekat Tuhan, minta Allah ampun dosa mak bapak kita, minta Allah Subhanahu wa ta'ala anugerah dekat kita anak-anak yang baik dunia akhirat. Minta benda tu dalam sujud. Jangan bercakap lah, ingat dalam hati. Masa duduk sujud tu ingat macam tu, sujud lama. Kita semayang sujud cucak macam tu, tak ingat apa tuan-tuan. Kita ingat nak berhabis semayang. Tapi kalau kita semayang, kita sujud, makna kita jeram, hati kita jeram dengan Tuhan, jeram masuk kebesaran Tuhan. Mudah-mudahan lah kita tunjuk kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan tunjuk dia lagi sungguh-sungguh dengan kita. Kita baca hadis di Jelutong baru ni. Kalau kita tunjuk kita nak dekat dengan Tuhan sejengkai, Tuhan tunjuk dia nak dekat dengan kita sehasta. Kita tunjuk kita nak dekat dengan Tuhan satu hasta, Tuhan tunjuk dia nak dekat dengan kita satu depa. Kita tunjuk kita nak dekat dengan Tuhan dengan berjalan pergi dekat Tuhan, Tuhan akan tunjuk dia menerima kita dengan berlari main nak ambil kita. Hadis kursi, hadis sahih. Maknanya apa? Tuhan nak tunggu tengok kita aja. Cara mana kita nak mengharap dekat dia? Tuhan nak bagi sangat-sangat. Tuhan nak bagi, tapi Tuhan nak tengok kita sungguh cara mana nak dengan Tuhan. Kalau sekiranya kita tunjuk kita tak sungguh nak dengan Tuhan, macam mana kita nak dapat petunjuk Tuhan? Dan benda ni tuan-tuan, siapa pun tak boleh cakap besar. Siapa pun tak boleh cakap besar. Masing-masing orang kena rasa diri dia kecil depan Tuhan, mengharapkan kasih sayang daripada Tuhan. Tuhan sayang kita, kita selamat dunia akhirat tuan-tuan. Jangan cari pasal dengan Tuhan, jangan memusuhi Tuhan, jangan membantah apa-apa perintah Tuhan.
Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpah taufik dan hidayah kepada kita semua. Ini ada pengumuman ceramah itu daripada Allah yang tidak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.